Tidak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Buku surat 103 103 syarat-syarat kajian terhadap perawi hadis. Ada dua tajuk lagi, bukan dua lah, maknanya habis tajuk 7 ni lagi 8 habis. Sebelum pada tu, minggu depan ni hari Arafah dah, kita cuti dah hari Arafah, sebab hari tu digalakkan kita puasa. Bahaya keduanya orang panggil hari waktu pak, takut waktu pak hari tu lah. Jadi tak ada dah, minggu depan ni tak ada. Minggu depan ni tak ada kerana hari waktu pak. Jadi kita masuk kepada para 7, muka surat 103, syarat-syarat kajian terhadap perawi hadis. 7.1. Dalam kajian tentang perawi hadis, terdapat 3 perkara yang perlu dikenal pasti. Ini syarat-syarat kajian. Nak kaji perawi hadis, ada 3 syarat. Nombor 1 ialah memastikan perbezaan antara perawi bagi perawi yang mempunyai nama yang sama. Ini dia kena mahir benar lah. Dia tahu tu, misalnya kalau dia tulis Sufyan, dia kena beza dia antara Sufyan Az-Zawri dengan Sufyan bin Uyainah. Itu dia secara mendalam, dia ada tanda-tanda dia. Kesilapan menentukan perawi boleh membawa kepada kesilapan menghukum sesebuah hadis. Memanglah kalau dia sangka satu perawi ni, dia ingat ke perawi ni, dia tengok biodata perawi ni, dia ni adalah sikoh misalnya, orang yang boleh dipercayai dah. Sedangkan apa yang disebut dalam sanad hadis itu bukan hak tu, perawi yang lemah yang lain. Jadi apa berlakunya? Maka berlakulah dia silap menghukumkan hadis tadi. Dia ingat perawi ni, maka dia hukum sikoh, sedangkan bukannya perawi itu perawi lain. Hadis itu sepatutnya dhaif. Nampak situ tak? Jadi sebab itulah kena pasti, walaupun namanya sama, dia kena tengok pada indikator yang lain pula untuk menentukan perawi mana yang dimaksudkan dalam sesuatu sanad hadis. Faham tak? Cuba kita pergi sela-sela, kita boleh faham benda ni dah. Memastikan status dan kedudukan setiap perawi. Yang kedua, setelah kita kenal pasti ni perawi mana, lepas tu kita kena pasti status dan kedudukan setiap perawi, sama ada dari segi tarjih atau ta'dilnya. Apa makna tarjih dengan ta'dil? Saya sebut dulu. Al-jarh wa ta'dil dulu. Bukan tarjih, saya nak sebut tajrih. Tarjih pula. Tajrih makna al-jarh, makna dari segi negatifnya dia, dan ta'dil positif. Negatif ni seperti ingatan lemah, tidak amanah, tidak warak, fasik, itu tajrih. Kalau ta'dil pula, dia ni orang amanah, siqah, kuat ingatan, tabit. Jadi kita kena pasti dia tu sama ada dari segi tajrih, dari segi negatifnya, atau ta'dilnya dari segi positifnya. Faham situ dah? Sebab kita kena faham sini. Sebab inilah intipati yang kita belajar ulumul hadis ni. Sebab kita nak tahu dari segi kalau hak biasa-biasa tu sejarah, buku apa kita boleh baca kan. Hak ni kita kena faham benda ni. Jadi makna beginilah cara ulama-ulama hadis nak menentukan kedudukan satu hadis. Setelah macam apa yang nombor 1 tadi, dia kena pasti tu perawi tu jangan tukar orang dulu. Bila dia kena pasti orang tu tak tukar, dia ambil waktu pula tengok dari segi tajrih dan ta'dil, negatif dan positifnya dia. Okey. Kepastian ini adalah penting kerana keadilan dan kedabitannya. Dia kena 2 syarat, adil, dabit.
Kalau adil saja, tidak dhabit, dia tidak boleh menjadi perawi yang hukumnya menjadi sahih. Dia nak dua-dua. Warak dia, amanah dia tu, pribadi dia tu jauh dah. Tapi kalau ingatan lemah, dia tidak boleh membuatkan hadis itu sahih. Nak dua-dua, kombinasi dua tu. Keadilan, bila sebut adil ni, pribadi dari segi keimanan dia, warak dia duduk dalam kategori keadilan. Kedhabitan otak dia, ketajaman, kekuatan ingatan. Keadilan ni ramai orang boleh buat, ramai orang adil, asalkan dia tu ada kesedaran beragama, kan. Tapi dhabit ni benda tak boleh buat. Itu adalah anugerah Allah. Kita pernah jumpa sains-sains kita masa mengaji, jadi hak dhabit kuat. Dia baca sekali ingat halal. Tak. Kita baca 5 kali, tak boleh ingat lagi, dia baca sekali. Itu anugerah. Jadi keadilan dan kedhabitan tu seorang perawi merupakan syarat terpenting bagi sesebuah hadis itu makbul. Ini istilah-istilah ni biar kita ingat balik. Makbul ke apa makna? Kan hadis mula kita belajar dia bagi dua, kan, makbul dengan mardu. Diterima, mardu ditolak. Lepas tu makbul dia pecah dua kepada sahih dengan hasan dah. Mardu ni pula pecah kepada dhaif dengan maudhu'. Ingat balik tu cabai asal kita. Hadis kita bagi dua, makbul, mardu. Makbul ni terima. Kita biasa gunakan doa di makbul. Dah. Mardu ditolak. Jadi hak makbul ni ada dua, kan? Dulu mula-mula kita belajar lagi, makbul tu sahih dengan hasan, mardu dhaif dengan palsu, maudhu'. Okey. Jadi yang menentukan hadis itu makbul atau mardu bergantung kepada keadilan dan kedhabitan perawi. Faham tak? Okey. Nombor 3. Selepas kita tahu dah dua perkara tadi, mengetahui guru-guru dan murid-murid perawi bagi memastikan sama ada sanad tersebut ittisal, bersambung, atau inqita', terputus. Kita nak situ pula takut putus. Perawi ni molek dah, dhabit, adil. Hak terima dengan hadis ni pun dhabit, adil dengan dhabit. Bila cek-cek kedua-dua perawi ini tidak pernah bertemu, itu orang panggil sanad terputus, inqita'. Faham tak? Okay. Kesinambungan sanad merupakan syarat utama bagi sesebuah hadis makbul. Nampaknya payah juga dah ulama hadis dia kena menerokoi banyak benda. Cukup syarat perawi satu hal, sambung kedua. Ketiga-tiga syarat ini merupakan perkara pokok yang perlu diambil perhatian dalam setiap kajian tentang perawi hadis. Dari segi perbezaan antara seorang perawi dengan perawi yang lain, perkara yang perlu diteliti ialah namanya, nama bapa, kunyah, bukan kunyah ni, kunyah, laqab. Dua-dua ni gelaran. Apa beza kunyah dengan laqab? Laqab ni gelaran, ia orang bui gelaran dia tu laqab. Kunyah ni gelaran yang disandarkan kepada keluarga. Misalnya kalau kita sebut Ibnu Umar, Ibnu Umar anak kepada Sayyidina Umar, ini masuk dalam kunyah dia panggil. Kunyah. Abu Abdurrahman, kunyah, sebab anak dia nama Abdul Rahman. Tapi kalau laqab ni gelaran yang tak ada kena-mengena dengan keturunan. Misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah tak serupa dengan Abu Abdurrahman. Abu Hurairah mana bapa kucing, bukanlah anak dia nama kucing. Tapi orang gelar dia sebab dia ni suka main dengan kucing. Diceritakan bahawa dia nak pergi belajar, dia nak pergi dengar hadis Nabi tu, dia ambil anak kucing bubuh dalam tangan jubuh dia. Dia bubuh dalam jubuh dia. Dia bawa anak kucing semua. Jadi sehingga digelarkan sebagai Abu Hurairah. Dia bangga dengan gelaran tu.
Macam kita sini, kalau kita kat kita jarang kita bubuh nama tu bersandar kepada ayah ataupun anak. Tapi gelaran pak kita ni kita ada lakop saja, kunyah jarang. Apa dia? Misalnya gelakop kita Husin Serama. Tak, tidak Husin Serama lah. Mak Laksmana. Itu lakop gelaran. Tuk Janggut atau gelaran lakop. Kalau kunyah ni dia kena ayah siapa, mak siapa. Macam saya sebut tadi, Ibnu Umar, bukan nama dia, dia nama Abdullah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Tu kunyah. Tok kenali lakab sebab dia bukan anak dia, bukan nama kenali. Orang gelaran dia. Kita gelaran. Gelaran macam orang kita sini, kita panggil macam Tok Janggut, Tok Kenali. Nah, itu gelaran lakab. Ingat dia kunyah dengan lakab. Kaf nun ya ta, kunyah. Saya tulis dah. Kunyah. Kalau eja kod Melayu dia jadi kunyah, tu dah. Kunyah. Tu. Kunyah. Hatul laqab, laqab. Laqab. Ya. Kunyah dengan laqab. Dia tu memang kunyah dah pasal dia refer ke anak dia ataupun apa tu kan. Tu kunyah tu pasal gelaran tubuh dia. Ada kena mengena dengan nama dia. Lakok ni tak ada orang gelaran suku pas tak ada sebab. Macam Sayyidina Umar sendiri kan, dia panggil apa? Abu Hafsin selagi dah. Macam bapak singo. Sebab dia backing kan. Baik. Nisbah kepada sesebuah tempat atau negeri atau kerjaya, macam At-Tirmizi, bukan nama dia nama Abu Isa nama dia, sebab dia lahir di Termus, nama tempat Tirmizi. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, dia duduk di kana Bukhara. Kita boleh juga kita guna sini cari kampung kita. Al-Jasi ada dah guna dulu dah, nama apa dulu dia buat Al-Jasi. Macam saya sebut dulu kan, At-Takiri, bekas menteri mula disebut At-Takir. At-Takiri, macam bekas menteri agama dulu Al-Bakri, ada di Terengganu kampung Bakri. Kita kalau nama tu biar nampak itu, kalau nama huduh misalnya, kalau nak buat kubai nyamuk tu payah nak sebut kubai nyamuk huduh tu. Payah deh. Landari tu boleh lagi, kalau kubai gata payah dah lah. Kubai nyamuk. Carilah begitu. Baik. Bolehlah landari. Tarikh lahir, tarikh wafat ni kena cari bakal. Negeri yang penuh dijelajah serta menuntut ilmu dan ulama hadis yang meriwayatkan hadisnya. Ni benda-benda yang kita nak tengok ni. Kemudian, namun kemungkinan terdapat persamaan antara satu perawi dengan perawi yang lain dalam banyak hal, tetapi tidak sama dalam semua hal. Nak menentukan. Kadang-kadang nama serupa, mari negeri serupa, bila kita cek tu adalah tempat dia berbezanya. Oleh itu kajian yang mendalam dan teliti perlu dilakukan. Sebagai contoh, dua perawi yang bernama Ahmad Ibn Khalil Al-Baghdadi. Dua orang, ada orang nama dua orang ni, Ahmad Ibn Khalil Al-Baghdadi. Ni maknanya dia orang Baghdad lah ni. Dan kedua-duanya daripada tabaqah yang sama, iaitu tabaqah yang kesebelah. Dia duduk di peringkat usia yang sama. Tetapi yang membezakan antara kedua-duanya ialah kunyah tadi. Mesti anak dia tak serupa. Yang pertama dipanggil Abu Ali, manakala yang kedua dipanggil Abu Ja'far. Sebab waktunya anak dia nama Ali. Dia pun nama dia Abu Ali. Kita biasa kita guna nama kunyah ni, kita cari anak sulung ke anak kita itu. Misalnya Dr. Abdul Basit kan, Abu Anas, anak dia nama Anas. Al-Madani itu sebab dia ngaji di Madinah. Nisbah kepada tempat dia ngaji, Abu Anas Al-Madani. Yang kita buat Abu Anas Madani saja. Nampak tak? Okey. Jadi sini Abu Ali dengan Abu Ja'far. Kadang-kadang
Bujuk perawi yang mempunyai nama bapa, kunyah, tabaqat, laqab yang sama, lebih daripada 2 orang yang menyebabkan sukar untuk membezakannya. Sebab orang Arab ni suka guna laqab, kadang-kadang kebetulan serupa. Namun seperti yang telah disebutkan, tidak mungkin 2 orang perawi mempunyai persamaan dalam semua keadaan. Mesti tak serupa dia. Okay. Dia anak ikut dia lah, tapi dia kira anak yang boleh menjadi sentimental value untuk dia. Mana dia ambil dah. Oleh itu boleh juga ambil anak tu. Saya tulis juga dalam Facebook saya, ke siapa dia perasan saya dah tulis. Saya tulis, saya ambil anak sulung Abu Alia. Tapi sebab kita tidak orang popular tu kan, kita seorang je pun namanya. Oleh itu, seseorang pengkaji sanad tidak boleh bergantung kepada satu sumber sahaja untuk mengenal pasti seseorang perawi. Mana banyak kerja juga nak menentukan seorang perawi. 7.3. Sementara untuk mengetahui status dan kedudukan seseorang perawi pula dari segi tajrih dan ta'dilnya, seseorang itu memerlukan pengetahuan yang cukup mengenai kaedah serta metod yang dicipta khusus oleh ulama al-jarh wa ta'dil. Ini saya suruh hafal perkataan ini kan. Ini satu bidang ilmu untuk menentukan kredibiliti seseorang perawi. Al-jarh wa ta'dil. Jadi kalau kita mengaji hadis ni tak erti sebut, kalau kata apa dia al-jarh wa ta'dil ni, dia kata tak ada faedah lah mengajinya. Ini satu yang benda yang paling mustahak sekali. Ini termasuk lapas-lapas yang digunakan. Ada adab tajrih dan ta'dil, syarat-syarat orang melakukan tajrih dan ta'dil, maratib al-jarh wa ta'dil, mana tingkat-tingkat dia dan sebagainya. Jadi mungkin kita akan jumpa depan ni lapas-lapas yang dia guna. Misalnya dia buat siqah, misalnya dia kata saduq, mana orangnya dia benar. Misalnya sebut, kalau hak lemah tu kan, dia akan sebut, misalnya dia kata kalau siapa pun dhaif, dia sebut misalnya. Bagi mengelakkan kesilapan seseorang pengkaji, seharusnya merujuk kepada lebih daripada satu kitab al-jarh wa ta'dil. Kita takut ada perbezaan pula di antara seorang ulama. Maklumlah nak menilai orang ni, dia banyak pandangan. Kalau kita tanya kapo ni, boleh percaya ke orang ni? Dia kata boleh. Kita tanya orang lain, dia kata tak boleh pula. Jadi kita kena tanya banyak orang, tengok hak mana ramai. Kena kita tanya tepuk saudara dia, nak tanya ni seorang orang ni boleh percaya ke dak ni amun awi amanah ke dia ni. Kita tanya pok saudara dia, oh dia kata boleh selalu lah. Tapi kita tanya orang lain pula. Okay. Ulama hadis telah memberi sumbangan yang besar dalam perkembangan ulumul hadis dengan menghasilkan berbagai-bagai jenis karya dalam rijalul hadis. Rijal ni maknanya perawi-perawi. Disebut rijal. Rijalul hadis makna perawi-perawi hadis. Matlamat utama daripada penghasilan karya yang berbagai-bagai itu adalah untuk memelihara ketulinan dan kemurnian hadis. Itulah matlamatnya, supaya hadis sampai kepada kita yang dibukukan itu hadis yang tulen, hadis yang otentik, hadis yang asli. Sebab kita dah belajar dulu, kalau sekiranya hadis tu kita keliru sama ada dia tu asli ke tidak, maka implikasi kita kepada seluruh ibadat. Ramai orang yang dia sehingga hasil kepada dia pegang satu amalan ni, rupa-rupanya dia pegang kepada hadis palsu. Bila kita tahu dia ni hadis palsu, kalau dia nak juga, itu lepas dalam tanggungjawab kita ni. Kita kata tak boleh amal tu sebab hadis palsu. Tak apa, dia kata dia sedap dah buat amalan. Tak apalah. Kita dah, tanggungjawab kita hanya memberitahu. Okay. Baik, kita tengok ni karya-karya ilmu rijalul hadis. Antara karya yang paling masyhur ialah kitab Ma'rifatus Sahabah. Ni kalau kita tulis Rumi, bahasa Rumi pun,
Kali kita berpandu pada transliterasi, boleh sebut dalam bahasa Arab kan. Ma'rifah as-sahabah. Jadi panjang pendek huruf tu macam huruf sahabah, panjang ha tu tak? Ni panjang ni. As-sahabah. Jadi kalau kita baca wasa tu, kita tulis wala ma'rifah as-sahabah sebab dari segi kalimah je. Ma'rifah as-sahabah. Ni macam ni. Mana soal lagi? Tak ada. Tak ada bateri dah ni. Ma'rifatus lupa as-sahabah. Ni ma'rifatus, dia satu kalimah, ma'rifah as-sahabah. Jadi kalau kita tulis ku'ulumin pun kita kena tulis suku-suku lah. Ma'rifah tak boleh nak tulis ma'rifah tu tulis lagu ni kan biasa kita jumpa ni tulisan biasa nak suara baca ma'rifatu. Ni tulisan biasa, bukan transliterasi lagu tu. Kalau transliterasi dia kena tulis sebuti je ma'rifah titik tu apa tak. Jadi muncullah transliterasi ni menyebabkan orang boleh baca. Kalau buat Quran pun boleh lagu ni. Cuba buat orang tak reti baca tu, tapi cuma orang buat Quran Qurum itu dia tidak tahu sistem, payah nak baca. Kalau dia pakai sistem ni boleh baca. Pasal huruf tak tukar. Ma'rifah as-sahabah. Sa dia kena sebut sahabah. Ni ha. Jadi dia baca ma'rifatus sahabah. Okey. Apa makna ma'rifatus sahabah? Ma'rifah ni apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah. Orang duduk mengaji tauhid. Apa ma'rifah? Mengenal. Jadi buku ni ma'rifah, nak kenal sahabat. Berpuluh-puluh ribu sahabat tu disusun dalam mu'jam, dalam bentuk abjad. Okey. Golongan sahabat merupakan tonggak utama kepada perawi hadis. Sebab apa? Tak ada sahabat, tak sahih lalu hadis. Ingat dulu, jadi hadis tu hadis mursal selalu. Daripada tabi'in kepada Nabi, habislah, tak diterima lagi. Sebab sahabat saja ia boleh mendengar dari dan boleh melihat Nabi. Okay. Tanpa mereka tidak mungkin hadis-hadis akan sampai kepada kita dengan sempurna dan lengkap. Sekalipun kredibiliti dan kewibawaan mereka sebagai perawi hadis tidak dipertikaikan, tetapi identiti mereka dalam sesuatu sanad perlu didedahkan, kerana ada kemungkinan bukan sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tabi'in. Kita takut orang tipu. Dia kata sahabat, sedangkan ni bukan sahabat, tabi'in. Nah, inilah metodologi yang ulama hadis buat untuk memurnikan hadis. Sebab tu kalau royak metodologi hadis boleh dengan mimpi dia maruh benar ni ulama hadis ni. Nampak tak? Orang ngaji hadis dia maruh benar. Dia tidak sensitif pula. Dia duduk mencabar hak ilmu orang ni. Kita kata orang ngaji hadis dia taksub lah. Makna orang tak boleh konsep bagi dia. Sebab tu unsur-unsur yang lari daripada metodologi macam mimpi, jumpa Nabi, cara Yakozuh boleh hadis lagu tu dia maruh. Main-main je demo ni. Dia tak jaga sensitif biti demo ni dah. Cuba alik demo ni kan, alik ulama orang ngaji hadis, cuba dia sebut sikit, merendahkan sikit, sebut merendahkan Abul Hasan Asy'ari dia kata. Oh, meleting dia maruh benar. Bila ada lah, saya pernah terbaca, bila ada ni dia mempertikaikan pendapat Abul Hasan Asy'ari dalam beberapa itu dia maruh dia, seolah dia kira kadang-kadang dia letak Abul Hasan Asy'ari tu macam meh-meh Nabi je. Dia sensitif benar kalau dia konsep bagian dia, tapi dia duduk galau, duduk kata kau ilmu hadis macam-macam. Ibn Taymiyah ni ke Allah allergic benar sebut. Ibn Taymiyah dia allergic benar, tapi setakat ni dia tak ada lagi dia boleh tunjuk bahawa kenyataan daripada Ibn Taymiyah tu yang boleh masuk dalam kesesatan. Bahkan banyak ulama-ulama menukilkan, cuma dia macam kita katakan Ibnu Katsir
anak murid kepada Ibn Taymiyah ni. Berapa banyak dalam kitab Ibn Taymiyah dia ambil, dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Katsir dia terima pula, dia terima tafsir Ibn Katsir. Ibn Taymiyah pasal apa? Pasal Ibn Taymiyah tu mengkritik ulama kalam. Itulah saya pucuk marisih tu ya dah. Nampak situ tak? Dia sebenarnya dia tidak pelago benda ni. Macam saya sebut, Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh tu tak ada lah dia sokong benar tu tasawuf dia Syekh Abdul Qadir Jilani dah. Tapi dia tak baca pula Syekh Abdul Qadir Jilani mengkritik Asy'ariyah. Asy'ariyah ni akidah Abu Hasan Asy'ari dah. Jelas Abdul Qadir Jilani sebut dalam Al-Ghaniyah li talibi tariq, yang tak ingat dah nama apa dah. Al-Ghaniyah. Lama tak sebut nama kita. Dan itu dia sebut kan, Syekh Abdul Qadir Jilani tidak setuju apabila ada hadis Nabi yang sebut setiap 1/3 malam Tuhan turun kan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul akhir minal lail. Allah, Tuhan kami, Tuhan kita akan turun setiap 1/3 malam. Jadi aliran Asy'ariyah ni dengan Mu'tazilah ni, dia kata bukan Allah yang turun, tetapi yang turun adalah turun rahmat ataupun turun pahala. Sedangkan ulama salaf dia tak boleh terima tu. Dia kata Allah turun. Bagaimana Allah turun itu terserah kepada kuasa Allah. Ya. Dia kata tak bolehlah turun, bila turun meninggalkan satu tempat kepada satu tempat, berpindah. Orang salah kata pula, mikir lagu tu kita cuba menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk tu duduk Kota Baru nak pergi Pasir Mas, nak tinggal Pasir Mas baru boleh pergi Kota Baru. Allah kalau kata dia turun, kalau kita kata dia turun tapi tak tinggal tempat, pelik itulah Allah pelik. Jadi orang salah sini dia busi tu dah. Tapi ada ulama kalau dia tak boleh terima, jadi dia tuduhnya orang salah ni tasbih, nak menyerupakan Allah ni dengan makhluk. Orang salah kata mula tasbihnya sebab mu cuba menyamakan Tuhan dengan makhluk. Pasal apa? Bila nak berpindah kena tinggal tempat, tu makhluk tu dah lagu tu. Nampak tak? Siapa tasbih sebenarnya? Tasbih namanya menyerupai. Saya sebut tadi macam kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghaniyah tu. Dia sebut, dia kata lah, dia kata bukan nuzulur rahmah ataupun nuzul busawab. Bukan turun rahmat, bukan turun pahala. Dia kata kamad idda'athu al-mu'tazilatu wal asy'ariyatu, sebagaimana yang didakwa oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maknanya Syekh Abdul Qadir Jilani dia kritik Asy'ariyah sini, tapi dia tak baca pula ni. Dia tak baca buku ni Al-Ghaniyah, dia tak baca. Jadi sedangkan kalau sebut Syekh Abdul Qadir Jilani tak ada lah pokok makrifat ni dia nak benar ni tak. Dia kira tu wali kelas 1, wali kutub bagi dia panggil. Wali kutub dah. Okey. Jadi saya nak sebut sini ni supaya kita belajar ni metodologi. Jangan tinggallah metodologi ni. Kalau dengar boleh mimpi terima hadis cara yaqazah ke apa gini ni kan. Itu mengarut dah tu. Kalau pakai hak tu kan, tahu habislah kitab-kitab Imam Syafi'i buat, Imam gapo buat tu. Pakai mimpi. Saya nak sebutkan biarlah lebih keluar tajuknya. Isu yaqazah ni kan. Yaqazah. Kita kena tengok antara yaqazah dengan hadir. Yaqazah tidak salah. Melihat Nabi dalam keadaan jaga, boleh ke tak? Boleh. Kalau orang tu dia terlalu rindu sangat, usahakan isteri dia kematian suami, dia nampak tak? Bukan nampak dalam mimpi. Dia kadang-kadang orang dia terlalu dia jadi dia panggil ke dah halusinasi ke dah. Bila dia tu mari dia nampak dah duduk dapur, suami dia kelik nyok. Dok. Kata suami mati dah dok, aku tengok. Dia tengok dengan mata.
zahir. Jadi yaqazah ni boleh berlaku. Sahabat-sahabat yang terlalu rindu kepada Rasulullah, dia boleh nampak. Tetapi ya kita tinggal dia hadir. Pokok tarikat ni dia tidak kata, dia bukan setakat yaqazah, Nabi hadir. Jadi khusi. Hadir itu salah. Mari apa jadi khusi, Nabi mari. Dia seorang nampak. Hak hadir lain, yaqazah lain. Kalau kita tanya yaqazah boleh terima, boleh terima. Apabila kita ni terlalu rindu kat orang, tak nampak. Tikut dia aku ni nampak. Untuk guru kita. Pasal apa kita sayang dah untuk guru. Nampak tak? itu beza tak? Yaqazah dengan hadir. Hudur dia panggil. Hudur dengan yaqazah. Dua benda berbeza tak? Ini dinamakan hadis mursal yang tergolong dalam kumpulan hadis Tuhan. Ingat tadi. Bila tak ada sahabat, tabi'in direct ke Nabi. Nampak tak? Tabi'in meriwayatkan, kalau tengok hadis daripada tabi'in, daripada Rasulullah, mursal selalu. Hadis mursal masuk dalam salah satu daripada hadis dhaif. Banyak kita bincang dulu dah. Berapa puluh hadis dhaif mula dah. Siapa tak ingat banyak dah. Jadi masuk dalam hadis mursal. Jadi kita faham tak benda ni dah. Antara kitab Ma'rifatus Sahabah yang popular ialah Al-Isti'ab fi Ma'rifatis Sahabah oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Ini abad yang kelima dah ni. Bilangan sahabat yang dikumpulkan melalui kitab ini adalah sekitar 3,500 yang disusun untuk huruf mu'jam. Kena ingat dah, sahabat ni tidak semuanya Nabi kenal. Jangan ingat Abu Bakar, Abu Hurairah saja. Syarat dia asalkan sekali saja main ngaji dengan Nabi. Dan dia pula duduk di atas manhaj Islam lah. Jangan pula dia jumpa dengan Nabi, lepas tu dia lawan pula dengan Nabi tu dah. Dalam rekod dia ngaji sekali saja dengan Nabi, lepas tu dia tu mati dalam keadaan ikut manhaj yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia diiktiraf sebagai sahabat. Tak? Kalau tak jumpa, walaupun hidup zaman Nabi, dia mati dalam Islam pun tak dipanggil sahabat, tak jumpa sekali habuk. Ada tak contoh? Ya, ada tak? Ya, ingat. Ya, betul tak? Saya baca dahulu tak ingat sejarah Uwais Al-Qarani. Cumanya ceritanya kata Nabi tahu kewujudan dia, tapi Nabi tak pernah jumpa dengan dia. Kalau betul lah, saya pernah baca riwayat tu, Nabi suruh Sayyidina Umar pergi cari. Sayyidina Umar pergi cari dia kan. Maknanya dia ni hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa, tidak boleh dinamakan sahabat. Sebab tu kalau orang kata dia jumpa Nabi, hadir di majlis dia boleh panggil sahabat juga. Walaupun dia hidup di abad yang ke-20 dah. Dia hidup abad yang ke-20, dia kata semangat dia jumpa dengan Nabi. Oh, dia mau sahabat. Ada ustaz budak raya kan. Rasulullah mari jadi habis budak-budak situ jadi sahabat. Kemudian kitab kedua Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah oleh Ibnu Athir Al-Jazari. Ini abad yang ke-7 dah. Jumlah sahabat yang dikumpulkan dalam kitab ini ialah 7,554 orang yang juga disusun mengikut huruf mu'jam. Ramai sungguhlah sahabat. Kita tengok perang Khandaq, perang Ahzab, berapa ribu tentera Islam tu. Banyak ribu tentera Islam tu. Jadi semua tentera tu mesti sahabat berlakon dah, mesti dia dengar taklimat Nabi ke apa dah. Tentera-tentera juga sahabat ni. Kemudian Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni dia agak popular, tapi dia abad yang ke-9 dah dia ni. Kitab ini dianggap kitab Ma'rifatus Sahabah yang paling lengkap dan terbaik. Dalam kitab ini Ibnu Hajar berjaya mengumpulkan sejumlah 12,267 orang sahabat mengikut susunan huruf mu'jam. Masa mana yang menulis orang ni pokok ni? Bukan orang ni saja kitab dia buat. Dia nak menghasilkan sahabat ni bukan boleh tulis saja. Setiap dengan riwayat. Tok guru dia siapa dia ngaji mana seorang 2, 3, 12,000. Dia nak bulu-bulu maram dia jumpa.
Lepas tu takri pun tahzib pun tahzib tak tahu berapa butir kitab dia buat dengan hayat dia tu. Lagu mana kita heran je boleh menulis ni. Tak tahu karamah boleh je menulis. Tengok ni nak buat ni bukan boleh rojok di library ni. Dia nak buat ni dia kena jelajah cari. Lalu ni kita library duduk rumah lah ni buka internet ke apa nak boleh berlaku dah. Tengok bagi dulu saya kadang-kadang baca ke heran tak pernah sabar. Baik, itu dari segi ma'rifatus sahabah, nak kenal sahabat dah. Kitab yang kedua lah kitab tabaqat. Tabaqat ni makna peringkat, tingkatan, tabaqat. Tabaqat. Kalau tabak tu pinggir, dekat-dekat dah tu pinggir, kau Arab panggil tabak. Pinggir, mana pinggir kita susun. Tabaqat tu susun ni dia. Maksud tabaqat ialah zameh, peringkat zameh lah. Zaman para perawi hadis dikumpul mengikut zaman sehingga zaman penulis kitab berkenaan. Sebenarnya saya silap kata zaman sahabat lah. Dikumpul mengikut zaman sahabat sehingga zaman penulis. Cuba tulis dah. Zaman sahabat sehingga zaman penulis kitab berkenaan. Antara kitab tabaqat yang masyhur ialah At-Tabaqatul Kubra oleh Abu Abdullah Ibn Sa'ad. Ini abad yang ketiga ni. Di zaman Imam Ahmad ni dia ni. Kitab ini mengumpulkan seluruh perawi hadis bermula daripada para sahabat, tabi'in dan selepasnya sehinggalah ke zaman beliau. Kitab ini mengandungi 8 jilid. Oh tengok, bukan main-main 8 jilid. Ni kita duduk di berapa butir dah buku kita menulis. Ada siapa dia menulis buku sini? Takut ada di sekolah dulu ada orang menulis buku contoh soalan ke ada. Buku-buku. Kalau sini kita ingat di Pasir Mah ni hak banyak menulis tu buku pelajaran ni Cikgu Nurbi. Ya. Buku bahasa Inggeris dia boleh royalty siapa kaya dia. Cuba bahasa Inggeris. Di Kelantan ni penulis yang paling banyak sekali siapa dia? Dekat dengan 7 rasa kat 700 judus dia mati. Abdullah Al-Qari. Buku dia. Masa dia terima anugerah di Kelantan dulu, tokoh Hijratul Rasul Kelantan dulu, masa tu 500 lebih. 500 judul. Dia menulis sejak umur 18 tahun. Duduk dengan menulis sama. Kita pergi rumah dia tu duduk tu tak ada khusus ada cokok tu kitab penuh pergi dengan Cikgu Yi. Cikgu ajak dia pergi jalan rumah dia. Kita pergi tu dah buku penuh dah. Dia duduk celah buku, celah kitab. Dia buka store dia, bawa tu store tu rasa kat 30 kaki panjang store dia. Dia buka tu dia store tanah dia buat bilik suku. Kitab penuh. Semua mengikut tajuk. Ada store tu dia buat tapu besar. Ada store tu ingat dia Al-Wahabi. Jadi dia kata kalau nak tanya Wahabi dari kepala saya belakang dia duduk dalam tapu besar dia boleh tapu buku-buku mengenai dengan Wahabi. Ni seorang penulis tu kita tengok dah. Jilid pertama dikhususkan kepada Sirah An-Nabawiyah. Dia jilid pertama tu dia Sirah Nabi dulu sebab tabaqat ni peringkat. Sementara jilid kedua dikhususkan kepada Ghazawat, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan baginda, kemudian diikuti dengan para sahabat, tabi'in dan generasi selepasnya sampai ke generasi dia penulis ni. Dia susun peringkat-peringkat perawi tadi. Kita terima ni bagian siap dah sebenarnya ada belaka dah orang buat. Cuma kita tak tahu. Jadi kita mengaji ni kita nak tahu. Kemudian yang ketiga pula nama kita ada Tazkiratul Huffaz oleh Abdullah Muhammad bin Usman Al-Zahabi. Ni abad yang ke-8 dah. Ini sebenarnya tolong tambah dah kata ni. Abu Allah saja. Saya tinggal kata ni. Cuma tambah dah. Abdu depan. Ni saya buat bulat tiang ni hak tak ada situ dah. Yang ketiga tu Tazkiratul Huffaz oleh Abu Abdullah. Tinggal kata Abdu. Tinggal Abdu dah. Okey. Kitab ini dikhususkan kepada tabaqat Huffazul Hadis. Huffazul Hadis sahaja iaitu mereka yang dianggap sebagai penghafal hadis.
bermula daripada zaman sahabat sehingga zaman penulis. Ni kitab ni dia nama lagi Huffaz. Huffaz ni makna kata jamak kepada hafiz. Huffaz. Okay. Kitab ini dibahagikan kepada 21 tabaqat. Bilangan para huffaz al-hadis yang dikumpulkan ialah seramai 1176 orang. Bagi melengkapkan lagi faedah kitab ini, terdapat beberapa orang ulama yang cuba menokok tambah koleksi Huffazul Hadis ini. Antaranya Al-Husaini, Ibnu Fahd Al-Makki dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini Suyuti kita ni. Dia tolong buat penambahbaikan. Kemudian yang ketiga pula, tengok nama-nama jenis kitab ni pula. Rijalul Hadis secara umum. Rijal ni saya sebut hari tadi ialah perawi-perawi hadis secara umum. Karya jenis ini merangkumi tarajum. Apa tarajum ni? Biografi lah. Tarajum ni biografi perawi hadis secara umum tanpa terikat dengan mana-mana karya hadis tertentu. Ia juga meliputi seluruh perawi sama ada perawi yang siqah ataupun taif. Antara kitab Rijal Hadis yang masyhur ialah At-Tarikhul Kabir oleh Al-Bukhari. Tengok Imam Bukhari, di samping dia menyusun Sahih Al-Bukhari, dia ada kitab lain pula, Tarikhul Kabir. Kitab ini mengandungi biografi 12,000. Tengok Imam Bukhari, bukan dia menjelajah cari sanad hadis dia tu, beribu-ribu hadis tu. Dia kumpul perawi hadis ni 12,000 orang dengan tarajim, dengan biografi setiap orang. Cuba kita tulis biografi kita pun banyak kali dah semuka surat dah. Cara ringkas ni kita dah 12,000 orang. Ia disusun mengikut huruf mu'jam. Ini abjad lah. Dimulai dengan perawi bernama Muhammad sebagai penghormatan kepada Nabi. Dia tidak start dengan hamzah, dia sekat huruf mim. Muhammad dulu. Habis Muhammad baru start dengan hamzah semula. Pasal nak hormat ke Nabi. Selain biodata perawi, Al-Bukhari juga menyentuh mengenai tajrih dan ta'dil. Bukan biografi saja. Dia masuk juga al-jahr wa ta'dil. Maknanya dia bukan setakat royak lahir mana, siapa tok guru dia, tapi dia sebut juga credibility dia, orang ni sikoh ke tidak, topik ke tidak, kuat ingatan ke tidak, lemah ke tidak. Maknanya bukan sikit itu benda maklumat dia kena dapat. Kemudian ni Al-Jarh wa Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Al-Jarh wa Ta'dil ni khusus untuk bicara credibility dia dari segi positif dan negatifnya. Kitab ini sebagaimana namanya, ia lebih menekan kepada persoalan tajrih dan ta'dil, positif dan negatifnya bagi seseorang perawi yang disusun mengikut huruf mu'jam dengan mendahulukan nama sahabat. Jumlah perawi yang diterjemah, yang telah diambil biografinya oleh Ibnu Hatim melalui kitab ini ialah 18,040 orang. Allah, banyak nak buat biografi orang. Umur tidak duduk panjang sangat dah. 40 ya umur dia mati, tapi dia muka dia tak ada duduk main, duduk buah kedai kopi. Duduk saja tengok WhatsApp, baca surat khabar, dia tak ada. Dia duduk dalam dunia dia. Dia kalau saya tengok ke Ustaz Abdul Qari, dia tengok Allah, betul lah dia mengajar kata panjang. Saya dia sekali mengajar dia. Dia masuk tu tak ada sini mengajar kata panjang. Sampai MB kita, Datuk Maya aku kelih tengok muka sekali sama Ustaz dia. Orang kah pola lagu dia kata. Pasal dia start pagi-pagi duk cokoh tutup. Supaya paku situ. Tengok jam masuk kelas baru dia pergi. Ketin dia tak pergi, dia bawa sandwich dengan ais. Makan dikit. Dia pergi ngajar. Balik ngajar pukul lagi. Duduk lah. Bukan kata dia baca, saya tengok dia pen warna merah. Dia photostat semua kitab-kitab. Dia nak study. Dia garis dengan pen merah. Tu orang ngaji sungguh. Bukan baca gitu, dia garis. Poin penting dia. Buat bola. Dia study sungguh. Jadi dunia dia tu 24 jam duduk lagu tu. Tak ada masa nak buat orang dah yoya pergi keting ke apa. Dia duduk lagu tu. Kau tu boleh nulis siapa 700 jodoh tu. Sampai. Itu orang learning. Orang duduk lagi lebih dah. Jadi maknanya begini lah. Kesimpulannya, tak serupa dengan kita. Tak serupa dengan kita. Itu jadi peliknya. Baik.
Yes, kepaknya lah kita rijal untuk kita hadis tertentu. Dia rijal juga, tapi dia rijal melalui rijal ni dia bincang rijal ni untuk kita hadis tertentu. Misalnya kitab jenis ini hanya mengkhususkan kepada perawi bagi kitab-kitab tersebut, seperti perawi bagi kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada juga. Dia ambil Sahih Bukhari Muslim, dia ambil perawi-perawi yang ada dalam kitab tu. Dia tak ambil yang ada dalam An-Nasa'i, At-Tirmizi, hal lain dah. Antara kitab rijal yang masyhur ialah Al-Jami'ul Bayan Rijal As-Sahihain oleh Ibn Tahir Al-Maqdisi. Kitab ini mengumpul rijal Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang disusun mengikut huruf mu'jam. Dia ambil kitab Bukhari Muslim saja. Perawi ada dalam kitab tu. Rijal Sahih Muslim, Rijalus Sahihul Muslim oleh Abu Bakar Ibnu Ali Al-Asfahani yang lebih dikenali dengan nama Ibnu Manjuyah. Ni abad yang kelima dah ni. Kemudian yang ketiga, Al-Hidayah wa Irsyad fi Ma'rifati Ahli Thiqah was-Sadad oleh Abu Nas Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kilabazi. Pelik-pelik nama dia. Dia tidak ingat dah, dia pelik ni bukan perkataan Arab dah. Kira tepat macam Tirmizi ke bukan perkataan Arab Bukhari tu. Ni nama tepat ni Kilabazi, nama tepat. Ada. Jadi tak ada masalah kalau kita nak bubuh pusu 40 pun dah. Ada pelik-pelik dah. Al-Pusu 40 dia. Okey. Kitab ini hanya memuatkan Rijalus Sahih Al-Bukhari saja. Dia kecil sikit, dia ambil Rijal Al-Bukhari. Macam-macam ulama ni buat ni. Karya dia nak suruh memudahkan orang. Jadi bila kita nak baca kitab Al-Bukhari, segala perawi yang ada kitab Al-Bukhari boleh tengok sini. Okay. Kemudian At-Ta'rif bi Rijalul Muwatta oleh Muhammad Ibn Yahya Al-Hazza At-Tamimi. Ini dia ambil kitab Muwatta Imam Malik. At-Tadzibul Kamal oleh Al-Mizzi. Kitab ini telah mendapat sambutan para ulama hadis. Antara yang membuat penambahbaikan terhadap kitab ini ialah Tahzibut Tahzib oleh Az-Zahabi. Dia Tahzibut Tahzib ni ada dua sebenarnya. Ibn Hajar pun buat juga kitab ni. Ni dulu lagi ni, abad yang ke-8. Ibn Hajar tu dia abad yang ke-9, 300 tahun. Tahzibut Tahzib dan Takribut Tahzib oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab dia kata dia Tahzibut Tahzib ada dua. Okey. Az-Zahabi dengan Ibn Hajar. Ni kitab ni banyak jilid ni, Tahzibut Tahzib ni. Tak mampu ni. Saya tak pernah tengok ni. Tengok kulit ni. Sebab bila saya nak cari ni, saya guna ni. Takribut Tahzib sebuti. Tengok tu nampak dah malah kita dah. Tak detail lah. Saya hanya tengok dalam telefon saya pun, saya buat software saya Takribut Tahzib saja. Nak masuk Tahzibut Tahzib tu, dia ada 7 lapis jilid. Nak tengok malah tengok tu kita nak cari jalan pitah tu. Ambil Takribut Tahzib. Okay. Khulasah Tahzibut Tahzibul Kamal oleh Al-Khazaraji. Nabi lo ni kan mudah dah nak boleh. Masa saya buat dulu, maknanya duk mikir kalau buat lo ni kan tidaklah lelos pemula. Dulu saya kena pergi duduk berapa hari duduk rumah ada orang yang banyak kitab. Muka kita cakap beli dah, cari library tak ada. Ada nama dia Ustaz Ahmad Mahmud nama dia. Duduk di Wakaf Baru. Dia orang editor pengasuh. Jadi pergi berkenal dengan dia tu, mujur dia baik, dia layak kita. Dia library dia sebuti. Saya duduk situ. Tomah duduk situ pagi sampai teklik tengah hari gitu. Nak nyudah tu. Kata apa? Kalau dah learning kita buat tu kan banyak kemudahan. Pasal apa? Tak payah pergi rumah orang. Boleh ambil dengan internet dan kitab gapo semua ada. Ada. Kemudahan learn dengan dulu. Kemudian Khulasah Tahzibut Tahzibul Kamal oleh Al-Khazaraji. Itulah dia kitab yang rijal untuk yang khusus kepada kitab-kitab tertentu. Jadi kita pergi sikit lagi dah, 5 minit lagi ni. Kitabus Thiqah. Kitabus Thiqah ni apa? Thiqah ni makna keboleh percayaan. Kitab ini hanya dikhususkan kepada perawi yang thiqah sahaja
dan ia merupakan satu usaha yang baik kepada ulama al-jahr wa ta'dil kerana ia memudahkan para pengkaji untuk mendapatkan perawi-perawi yang siqah. Jadi mana dia himpun ke perawi yang siqah saja. Sebab perawi siqah ni boleh menentukan hadis itu sahih. Okey. Antara kitab as-siqah yang masyhur ialah Kitab as-siqat oleh Al-Hasan Ahmad Al-Ijli, Kitab as-siqat oleh Ibn Hibban Al-Busti, dan kitab ini merupakan kitab as-siqah yang paling masyhur. Ibn Hibban menyusun mengikut huruf mujam nama-nama perawi mengikut tabaqat. Kitab ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu tabaqat sahabat, peringkat sahabat, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'in tabi'in. Kemudian tarikh asma'us siqah min man nukil anhum al-ilmi oleh Ibn Syahin. Kemudian kita masuklah kitab ad-du'afa. Boleh berhenti situ kita berhenti sini untuk